Kita akan mula hari ini dengan matrix. Okay, topik pertama kita. Jadi sebelum we start our discussion on matrices, matrices is a plural. Kalau matrix tu dia singular. Singular dia adalah matrix. Ya, kalau plural matrix matrix matrices. Okay. Jadi sebelum kita mulakan, saya nak tunjuk kepada anda penggunaan bagi matrix sebagai contoh. Okay, application of matrix. In this section, we study the application of matrix. It's not in your syllabus, and therefore you do not have to be worried about the question to raise up in your assessment. Dia tak akan ditanya pun dalam soal assessment lah, sebab dia bukan sebahagian dari syllabus. Cuma saya nak lalukan atau nak kenalkan saja. Okay, suara saya clear tak? Clear. Okay, baik. Sebagai contohnya, sometimes we wonder, when do we use matrix in our real life or in our daily job? Okay, jadi kalau ada tengok dekat sini, for example, we can use matrix to find the balance equation of chemistry. No? Jadi kalau dekat sini, ini lalukan saja. Kalau anda tengok matrix ini, kalau kita pecahkan sebagai satu persamaan dekat sini, matrix ni mewakili nombor-nombor, macam 5, C ada 5. Okey, yang keduanya C tak ada, dia kosong. Yang ketiganya C ada 1, C1 kan, negatif 1. Yang keempat C tak ada, dia kosong. Jadi dia samakan dengan kosong. Jadi saya boleh katakan bahawa matrix is a method. Matrix ni adalah satu pendekatan, mathematical method, satu kaedah matematik untuk menyelesaikan, memudahkan actually to simplify and to solve problem based on the coefficient given, berdasarkan kepada pemala yang ada. Jadi kalau kita tengok satu persamaan ini, yang mana setiap elemen dia, setiap elemen dia yang sifat H, O ni, dia akan ambil pemala-pemala yang berkaitan. Okey, nampak dekat sini. Okey, yang kedua H12. 12, dekat sini tak ada H kan. Jadi dia kosong, sini pun tak ada H, dia kosong. Jadi kat sini H ada 2, tapi ada negatif kat sini, maka dia negatif 2. Jadi dia adalah satu himpunan pemala-pemala. Okay? A collection of coefficients from an equation. Satu himpunan, kita ada satu persamaan. Okay? Kita mesti wujudkan satu persamaan. Daripada persamaan matematik itu, maka kita keluarkan dia punya pemala dan kita himpunkan dia untuk penyelesaian. Okay, we collect coefficient from one mathematical equation and then we solve the equation by matrices, berdasarkan matrix. Jadi himpunan pemala-pemala ni kita panggil sebagai matrix, satu bidang kajian matrix. Okay, kalau anda tengok tahun 2022, tahun 2000 dia ada satu filem nama dia Matrix, M-A-T-R-I-X, Matrix. Jadi dia punya konsep daripada sini lah. Okey, dapat gambaran saya matrix yang saya sebutkan? Ada satu persamaan dekat sini, nampak? Dan kemudian dihimpunkan koefisien dalam bahasa Melayu pemala. Dia himpunkan pemala bagi satu pemberi ubah. Let's say kita assume C ni sebagai kita punya X1 ni kita punya pemberi ubah. Ini semua pemala bagi komponen dia. Okey, 5, 0, negatif 1 dan seterusnya. Okey, dia kumpulkan pemala-pemala bagi pemboleh ubah. Okey, boleh situ? Tapi jangan risaulah, saya ingat anda pun tak pernah guna matrik kot dalam kimia, betul tak? Anda pernah belajar tak selesaikan persamaan? Did you learn how to find chemistry balance equation by using matrix before? Pernah? Pernah ke tak? Ui, ada orang kan ni? Saya cakap seorang-seorang. Pernah.
Kan? Kan satu. Tapi biasa macam chemistry balance equation ni dia banyak kaedah yang kita boleh gunakan kan. Salah satunya matrix. Ada situasi kadang-kadang matrix jadi susah balik. Ya kan? Kadang-kadang ada matrix jadi susah balik. Macam example 20, kaedah sama atau pemalan lagi mudah. Tapi kalau example 21, guna matrix lagi mudah. Okey, yang ni example 21 ni soalan daripada Australia ni saya ambil pernah sekarang. Okey, jadi itu yang kita maksudkan bahawa dalam satu persamaan, matematik, maka pada contohnya lah, katakanlah saya ada persamaan matematik itu. Katakanlah saya ada 2x sama 3y sama dengan 6. Jadi boleh tak sebentuk matrik daripada persamaan ini? Boleh. Okey, jadi yang ni akan jadi apa? 2, kat sini akan jadi 3. Macam tu. Ini akan jadi x, y. Kat sini akan jadi 6. Nanti 2x sama 3y. 2 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1. 1 kali 2, 2 kali 1. Jadi untuk kita dapat satu buku macam tu. Nampak tak? Idea dia macam ni lah. Daripada formula yang kita ada, it comes from the mathematical equation. Daripada mathematical equation ni, kita keluarkan dia punya pemalang, 2 dengan 3, formula kita tak tepat. Ini dia punya coefficient ni. Macam tu lah. Sebab tu nanti dalam topik ni kita akan belajar how to solve equation, simultaneous equation by using matrix. Tetapi untuk topik yang awal-awal ni, kalau anda tengok, kita tak keluar. Maksudnya kita tak tunjukkan daripada satu persamaan itu, kita selesaikan kita buat terus matrix. Let's say we are given a matrix. Kita terus bagi matrix pada kita. Okay. Let's say, ini kata matrix ni is a rectangular array. Rectangular array maksudnya adalah satu segi empat. Tepatlah kan rectangular. Satu segi empat tepat bersama bagi satu matrix array element arranged in orderly fashion with row and column. The elements of the matrix is denoted by A, I, J. The element of the matrix. Ini adalah elemen matrix. A11. Kalau dalam persamaan kimia tadi, A11 ni mungkin mewakili dia punya C5 tadi kan. Ni kalau macam tadi, tuan kimia C5 ni, pasti kita panggil apa? Contohnya lah, H, C. Pasti ni kita panggil apa? Atom kan? Orang kimia? Atom. Kan, kita panggil atom. Okay. Jadi berapa matrix yang kita ada, jenis matrix, bila dia bentukkan begini, sebenarnya matrix yang ada dalam dunia ini terlalu banyak, yang mencecah ribu, berlebihan ribu, 10,000, dia banyak. Setiap konteks tu dia boleh bentuk matrix dia tersendiri, dia punya ciri dia tersendiri. Okey, tetapi but there are a few matrices, the basic matrices. Kalau saya kata basic function macam figur, polinomial, logarithmic, dan exponential. Empat. Okey, kalau saya kata basic matrix, okay, basic ataupun simple matrices, ini dia antara simple matrices yang biasa ditemui ya. It's very basic yang kita cuba kenal lah. Nombor satu, bila kita susun arrange dia punya coefficient ni, we can have a square matrix. Okay, from the coefficient elements ni, kan, dia boleh jadi square matrix. Okay, square matrix ni macam mana? Square matrix ni macam kalau kita ada the equation, the square matrix is a square array where number and rows are equal. Okay, row and column are equal. Maksudnya bilangan baris sama dengan bilangan laju. Macam sini kita ada tiga. Okay, macam contohnya macam ni. Macam matrix yang kita ada kan. Let's say I have this. 3, 1, 2, 1. So matrix, kembali. That's what I'm writing. Satu, dua, tiga, empat. Ada yang tulis dalam bentuk petak tau. Kadang-kadang ada di bawah dia pun ada juga.
3. Dua-dua ni sama kan? Sama je. Dua-dua sama je. Tak masalah. Cara penulisan lah. Cara penulisan. Okey. Kalau yang ni contohnya anda tengok ini adalah 2 by 2. Ini adalah 2 by 2 lah. Maksudnya, kalau saya sebut dekat sini pun, kalau anda tengok, sebutan saya macam mana ni? Matrix ni, the size. Lagi kita tengok the size lah. Satu kat sana. Dengan kata lain, ini adalah 2 baris, 2 kolom. Jadi, it is 2 by 2. 2 by 2 tu apa rasa? Kita tengok. This is 2 by 2. Okay. Ini adalah row and this is column. 2 baris, 2 lajur. Okay, 2 row and 2 column. Dan situasi ini diguna pakai satu dunia, benda yang sama. Kalau anda buat 2 by 2 pun orang dah faham dah matrix 2 by 2. Then we have a zero matrix. Zero matrix means that all elements of the matrix are zero, or also known as null matrix. Semua elemen ni dalam ni kosong. Diagonal matrix, a square matrix, nampak tak? A square matrix, bila disebut square matrix, maksudnya elemen dalam ni row equal to column. Diagonal means that all element on the diagonal lines, okay, is not zero. Okay, ataupun all elements beside the diagonal lines are zero. Okay, bagi contohnya dia mesti square kan? Contohnya saya ada 3 by 3. Saya ada 1, 0, 2. 0, 3, 0, 0, 0, 2 contohnya. Okay, saya nak tanya, adakah ini diagonal matrix? Is this a diagonal matrix? Tak. Why? Because on the diagonal line, okay, diagonal line ni perpenjuru macam ni lah kan, diagonal line. Dia daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan, ada satu elemen yang tak kosong. 2. Jadi ini bukan diagonal matrix. Okay? Tapi kalau diagonal matrix, dia mesti kosong. Okay, macam ni pula. Bagaimana nak dengan yang ni? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu. Okay, kalau kita ambil diagonal line from the left to the right, maka this is the diagonal line. Okay, adakah ini diagonal matrix? If you can see here, all elements beside the diagonal lines are zero. Beside the elements on the diagonal lines are zero. Tapi atas diagonal line ni ada kosong ni ke Ustaz? Tak apa, sebab dalam atas diagonal line ni ada satu elemen yang tak kosong, iaitu 1. Jadi dia masih dianggap sebagai diagonal line. Okay, faham? Faham. Faham saya. Kemudian kita ada identity matrix. Kalau anda tengok kan, identity matrix ni yang paling asas, paling famous yang sering kita gunakan, identity matrix. In our next discussion, anda boleh tengok banyak kes-kes kita buktikan untuk dalam bentuk identity matrix. Identity matrix has a zero element everywhere except one on the major diagonal line. Bila dia ada diagonal line kat sini, ya kan? Identity matrix denote as I identity lah. Okey, apa maksud dia dekat sini? Kalau identity matrix, sebenarnya begini, identity matrix itu adalah diagonal matrix. Tapi dia special. Sebab apa dia special? Let's say we consider 3 by 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kalau identity matrix kan, kalau identity matrix, kalau identity matrix, all elements on the diagonal line must be positive 1. Gitu. So, kalau macam ni case ni ada satu saja, tapi on the diagonal line here we have 3 elements, but only one element is equal to 1 and the rest equal to 0. Is this identity matrix? No. Dia diagonal matrix tapi dia bukan identity. Yang ni dia diagonal matrix dan dia identity. Sebab apa? Semua elemen atas garisan diagonal ni positive 1. Semua, all elements on the diagonal line is positive 1. So kalau ada negative 1 tak boleh positive 1. Faham tak? Faham. Faham.
Kena, okey. Jadi yang ni, bukan, yang ni diagonal matrix, tapi dia bukan identity. Yang ni adalah diagonal matrix, but it is also an identity and identity matrix. Okay, next we have a column matrix. Column matrix ni maksudnya matrix ni memanjang ke bawah. Okay, this is column matrix yang memanjang. Dia maksudnya macam mana sir? Column matrix ni maksudnya column dia ada satu, tapi row dia boleh jadi banyak. That is the column matrix. Row matrix, row dia ada satu, tapi elemen column dia boleh jadi banyak. Tapi row dia satu saja. Itu yang bezakan. Upper triangular matrix. Jadi kena faham lah. Nanti dalam assessment saya nak tanya mana. Bukan nak tanya mana, nak tanya faham tak betul. Upper triangular matrix is square matrix that has all a zero. Upper triangular ni dia adalah ingatlah square matrix. Bila ada benda saya kata square matrix means that matrix has an equal column and row. Dia ada bilangan number of row and column yang sama. Dua baris, dua laju. Tiga baris, tiga laju. Okay. Upper triangular ni maksudnya has all zero below the. Jadi maksud macam ni. Kita ada diagonal. Atas diagonal dia ada nombor, tapi bawah diagonal ni semua kosong. Lower triangular ni bermaksud dekat sini kita ada diagonal matrix. Bawah diagonal ni ada nombor, atas semua kosong. Okey, boleh saya tahu? Boleh. Okay, baik. Now we are talking about the size of a matrix. Sometimes they also call as order of a matrix. What is the size of the matrix? What is the size of the matrix? Kalau ada sebut kat saya, the size of the matrix is 2 by 2. Okay, saya nak tanya, kalau ada sebut the size of the matrix is 2 by 2. Contohnya lah, kita ada 2 by 2. 2 by 2. Size. Dia guna simbol darab tau, X macam darab. Tapi jangan kata 2 times 2, tak. 2 by 2. Bagi matrix dia disebut 2 by 2. Read by M by 1. M by N. M kali N. M by N. It's not M times N. Itu kena betul lah. 2 by 2. 2 by 2 ni row, baris. Dia mungkin merujuk kepada, dia bukan dia merujuk kepada dua baris. Belakang ni, katalah 2 by 3. Mungkin 30 rumah dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3. Nampak? Dua baris. Tiga pun boleh ubah. Contohnya lah, 2x tambah 3y tambah 3z. 3x tolak y tambah 6z. Contoh macam tu, nampak tak? Dua baris, tiga boleh ubah. Contoh. Okey. Alright. Kita view. Okay, what is the size of the following matrices? A. The size is 2 by 2. Row, dia mesti mula dengan row. We have 2 rows and 2 columns. Therefore, it is 2 by 2. B. We have 3 rows and 4 columns. Therefore, it is 3 by 4. C is the what you call it row matrix. Kita ada row matrix, cuma satu row saja. Row matrix ke column matrix? Row matrix. We have 1 row and we have 4 columns. Okay, jadi 1 by 4 and 4 by 1. Alright, boleh. Okay, sekarang ni kita nak masuk dah dekat yang ni yang basic lah. Row echelon form. The matrix is said to be in row echelon form if the matrix meets the following criteria. Row echelon form ni adalah sebenarnya matrix juga, tapi dia adalah satu matrix yang ada sifat-sifat 1, 2 dan 3. Jadi kita boleh ubah sesuai apa ni matrix yang kita ada dalam bentuk row echelon form. There is a matrix can be written as in row echelon form. There is a matrix that cannot be written in row echelon form. Sebab semua matrix ni, kalau matrix ni ada sifat-sifat dia, maka dia bersifat row echelon form. Okey, contohnya kalau siapa yang pergi Big Apple, we have a donut, kita ada donut. Tapi sifat-sifat donut tu tak sama, kan? Maksudnya bentuk dia tak sama. Contohnya ada donut yang kita panggil sebagai snow. Snow kan?
white snow kot, white snow donut tu, yang semua gula putih atas. Ada yang coklat donut. Macam tu. Jadi bila kita tengok bentuk begini, oh, donut ni atas ni ada gula-gula putih apa ni, white sugar yang banyak kan, yang halus tu kan. Oh, jadi kita kata, oh, jadi adalah snow donut. Snow donut kan? Seperti big apple. Snow donut ke white snow donut? Tak ingat. Apa tak makan donut ke? Betul lah tu sir. Ini dah bangun ke belum ni? Tak apalah, kalau siapa yang tak bangun pun letak saja headset dekat telinga, dengarkan Matrix. Okay, sambil berfikirlah kan. Jadi tidur anda akan lebih bermakna lah sebab terbayang Matrix kan. Ni dah bangun dah kan semua? Kan? Bangun dah sir. Ya. Yang jawab saja tahu, jangan diam. Ada. Okay. Tak apalah kebelah lah. Okay, no problem. Okay, jadi satu matrix ni, kalau dia ada sifat 1, 2, 3 ni, maka dia matrix ini dikatakan dalam bentuk row echelon form. Okay, a matrix is said to be in row echelon form if the matrix meets the following criteria. The matrix di satu circular. The first non-zero elements, the leading entry in each row is 1 and all elements below the leading are 0. Macam tu. Macam mana? Cuba tengok yang A, B, C, D nah. Maksudnya dia kata the first non-zero element in the leading entry in each row is 1. Kenapa? A. Baris pertama, elemen yang pertama belah kiri ni adalah 1. B. For the first row, the first entry, the first element is 1. Leading. Sebab dia leading lah. Leading tu maksud dia kepala. Belakang tu gerabak saja dia ikut. C. The first row, okay, the leading is positive 1, and B, even though we have a 3 by 4 here, the leading is positive 1. Yang tu maksud yang pertama. And all element below the leading are 0. Anda cuba tengok, kita apa kerja pun dalam matrix, for any that we want to do on the matrix, we must start with the first row. Kita akan mula dengan row yang pertama. Dalam row yang pertama ni, kalau anda tengok, leadingnya adalah 1 dan bawah leading kosong. Leadingnya B, 1, bawah kosong. C, we have 3 by 4 matrix. Jadi leadingnya 1, bawah dia kosong. Ini dia masukkan dengan all element below the leading are 0. Leading 1 are 0. Okay, D pun sama. Okay sir, kalau bawah ni leading ni tak kosong, maksudnya mungkin dalam bentuk begini. Contohlah, kata let's say I have 2 by 2. 1, 2, katalah 1, 3. Sir, jadi nombor 1 ni, the first row, the leading in the first row is already positive 1. Jadi, adakah yang ni dalam bentuk memenuhi kriteria 1? Okey, nombor 1 dah penuhi, tapi nombor 2 dia tak penuhi. Elements below the 1, the leading one is not 0. Nampak tak? Bawah ni 1. Dia bukan kosong. Ini 1. Dia tak sama dengan kosong. Betul tak? Jadi maksudnya, matrix ni tak memenuhi kriteria yang 1. Katanya boleh penuhi tak? Boleh. Saya kita baca. Okey. Okey, yang kedua. The leading one in any row occurs to the right of any leading one above. Apa maksud dia pula macam ni? Apa kerja kita? Kita mula dengan baris yang pertama. Baris pertama, leading one tu dah 1, positif 1. Kemudian bawah dia dah kosong. Positif 1, bawah dia kosong. Okey, semua bawah kosong. Lepas selesai baris 1, kita cuba tengok baris 2. Baris 2 mesti ada leading juga kan? Tapi leading dia mesti ke dalam. Anda nampak? Nampak ni? Dia ke dalam. Nampak tak? Untuk baris berikutnya dia ke dalam. Baris berikutnya dia ke dalam. Tak semestinya satu langkah ke? Tak semestinya. Jadi dia ke dalam. Dengan kata lain, jangan ada satu bawah leading ni, jangan ada apa-apa. Yang ni pun sama, nampak? Dia ke dalam. Yang ni pun sama, dia ke dalam. Tapi bawah ni kosong sah. Tak apa, kalau kosong semua tak ada masalah. Okey, faham tak? Maksud yang kedua ni. Can you understand the meaning of the second row? The second criteria? Boleh? Boleh sir. Okey, yang ketiga, rows of all zeros are at the bottom of the matrix. Contoh macam ni.
Kalau elemen baris, elemen tu semua kosong, mesti dia duduk bawah sekali. Kalau dia tak duduk bawah sah, tu macam mana? Kan kata kan? 1, 2, 3. Kosong, kosong, kosong. Kosong, 1, 2. Contoh macam ni, magic dia. Kena ada tengok, betul tadi kan? Sebab nombor 1 leading first row dah positif 1, lepas tu bawah dia dah kosong, lepas tu baris berikutnya ada 1 mesti masuk ke dalam, nampak tak? Dia mesti masuk ke dalam kan? Dia masuk ke dalam macam ni, maka 1. Tetapi ada yang salah. Elements, the row, kita panggil zero rows, iaitu semua elemen yang sama dengan kosong ni, hidup barisan kedua. Dia bukan duduk bawah sekali. Sedangkan kita kata, at the bottom of a matrix, at the bottom, dia mesti duduk bawah sekali. Jadi yang ni, walaupun dia memenuhi kriteria 1 dengan 2, tetapi kriteria 3 dia tak termasuk, maka dia tetap di reject. Contoh macam seorang perempuan tu, dia nak apa lelaki ni? Nombor 1 caring, nombor 2 apa ni? Nombor 1 penyayang, nombor 2 kan dia belanja, nombor 3 lucu contohnya. Tapi katalah kalau lelaki tu ada penyayang, rajin belanja, tapi dia tak lucu, tak memenuhi 1, maka dia tetap tidak memenuhi kriteria kesemuanya. Contohnya. Okey, boleh? Boleh sir. Okey, yang keempat, reduce row echelon form. Kita kat sini kita ada 2 jenis row echelon form bentuk tu. Satu biasa, satu reduce. Kalau yang reduce ni dia tambah 1 lagi. Apa dia? The leading ayat. 1 sambung ke atas, 1, 2, 3. Yang keempat, the leading entry in each row is the only non-zero entry in each column. Maksudnya apa dia? Kalau anda tengok yang atas ni, yang first lah, all elements below the leading one are 0. Below the leading one. Ini adalah below the leading one. Ini adalah perkataan below the leading one. Tapi dekat sini, the leading entry in row is the only non-zero in its column. Okey, kalau dekat sini, maksud dia atas leading, bawah dengan atas leading mesti kosong. Nampak tak? Yang baris satu ni, atas, yang first row ni, tak ada atas lah. Yang first row tu, dia kan first row. Mana ada atas dia dah. Memang tak ada apa-apa lah. Kan ni dia lah. Yang second row, third row, seterusnya ni. Second row, nampak tak? 1. Atas dia kosong, bawah dia kosong. Yang tu dalam kategori reduce row echelon form. Yang ni pun sama, nampak? Atas kosong, bawah kosong. Satu ni pun atas kosong, bawah kosong. Maksudnya atas dan bawah bagi reduce, bawah saja bagi row echelon form. Okey, boleh? Boleh kan? Boleh sir. Okey. Right. Ini kita yang ni saya ambil masa sikit lah. Sebab percaya cakap saya, kalau ada tahu macam mana nak buat, if you know how to form reduce row echelon form ataupun row echelon form from a matrix, okay, maka ada the process is 90% dah. Jadi anda boleh study dulu. Okey, jadi dekat sini elementary row operation, apa kaitannya pula macam ni? Elementary, katalah kita ada satu matrix standard yang kita ada. Dan kita nak tulis dalam bentuk reduce row echelon form, REF ataupun row echelon form saja. Macam mana kita nak buat? Kan nak tukar mesti kena ada kan. Contohnya daripada dom nak jadikan donat. Okey, jadi kita nak guna pendekatan apa dekat situ? Kita nak guna sudu ke apa kan? Nak buat dalam bentuk bulat berlubang tengah tu kan? Maka teknik dia kita guna ERO. ERO ni lah teknik dia. Teknik untuk menukar daripada standard kepada row echelon form or reduced row echelon form. ERO is standing for elementary row operation. We also have column row operation. Ada juga. CRO ada juga. Tetapi in our syllabus here, we do not discuss the column reduced operation, the column row operation. The column row elementary column operation, but we are only talking about the elementary row operation. R ni ECO pun ada juga kolom. Kita tak gunakan kolom. Okey, yang ni saya tunjuk praktikal sikit lah. Takut ada susah nak faham. Okey. Bila kita nak tulis satu matrik dalam bentuk REF ataupun reduced REF, kita sebenarnya boleh tukar matrik ni dalam bentuk baris. Contohnya lah, leading, kalau ada tengok matrik ni, apa masalah dia? 013,
18-4, 476. Dua baris yang pertama, memang betul, dua-dua ni leading dia adalah positive 1. For the first row, the leading is positive 1. The second row also the leading is positive 1. Tetapi, kalau anda tengok kriteria yang pertama ni, dia kata apa? Nombor 1, the first non-zero leading entry in row is positive 1 and all elements below the leading one are 0. Nampak tak? Tapi yang ni, kalau anda tengok, bawah kepada leading bukan 1, bukan kosong. Okey, bukan kosong. Lepas tu nombor 1 bukan kosong, tak apa. Lepas tu nombor 2, 1 ni dia terkeluar. Dia sepatutnya kena ke dalam. Betul tak? The leading one in occur to the right, any leading one above. Maksudnya, untuk nombor leading bagi baris berikutnya, dia mesti ke kanan berbanding dengan baris atas. Tapi yang ni ke kiri. Betul tak? Jadi kita tukar. Yang ni baru betul. Nampak? Leading one dalam baris yang kedua ni ke dalam berbanding dengan 1 dekat sini. Okey, ke dalam. Anda dapat cursor ni? Nampak tak? Nampak. Dia ke dalam. Kenapa? Macam mana sir kita buat dia ke dalam? Interchange the row. 013, 18-4. Terbalikkan. 18-4, 013. Boleh ke sir? Boleh. Contohnya lah. Kenapa logiknya kat mana sir? Kat sini. Contohnya lah. Katalah saya ada baris ni. 2x tambah 3y. Lagi 1 sama dengan 6. Katalah lah. X tolak y sama dengan 7. Terbalikkan. X tolak y sama dengan 7. Lagi 1. 2x tambah 3y sama dengan 6. Okey, cuba anda tengok kedua-dua ni. Ada beza tak? Tak ada beza kan? Tak ada. Jadi maksudnya sebab tu dia boleh terbalikkan. Dia boleh tukar baris. Dia tak beza yang benar atas yang benar tak beza. Tapi kalau nak tukar, kita tukar semua. Contohnya sini, 1013. 013. Dia kena tukar semua. Satu baris kena alih tempat. Baris kedua ambil satu ambil kedua. Contoh ni. Dia tak boleh ambil satu persatu elemen, tak boleh. Contohnya lah, 01 pergi 10. Ini tak boleh. Maksudnya macam ni. Let's say 0, 1, 3, 1, 8, 4. Dia terbalik ni je. 1, 0. Dia terbalik ni je. Jadi, 1, 8, 3, 4. Yang ni saya masukkan. Boleh tak macam ni? Tak boleh. Sebab kalau nak terbalikkan semua. Baris. Satu baris tu kena tukar tempat. Okey. Yang kedua. Multiply a row dengan setengah dekat sini. Okey, dengan setengah. Okey. Contoh bukan dengan setengah. Sorry. Multiply a row the origin matrix by non-zero constant. Bila situasi ni kita nak guna? Contohnya. Katakan saya ada macam ni. 2, 1, 3. Okey, saya nak tanya semua. What is the size of the matrix? You have to know the size of the matrix or the order of the matrix. Okey, anda kena tahu sebab itu semua soalan saya akan tanya dalam test. What is the size of the matrix? Cepat. Size. 1/3. 1/3. Yes, betul. Okey. Dan sekarang ni saya nak tulis dalam bentuk RAF. Jadi apa yang saya buat? RAF kan dia punya leading entry masih positive 1 je. Tapi dekat sini 2. Bukan positive 1. Boleh tak 2 ni jadikan positive 1? Boleh. Darab setengah. Baris yang mana kita buat? R1. Row 1. Yalah, itu kebetulan ini 21. Jadi setengah darab 2, 1. Setengah darab setengah 1, 1/2. 3 darab dia, 2. Nampak? Sekarang ni kita dah jadi dalam bentuk REF. Tapi bawah dia kan tak ada nombor satu ke kanan apa semua, tak ada. Tak apa. Sebab dah memang tak ada. Dia tinggal dia satu saja dan kebetulan satu ni memang memenuhi. Dia ada positive 1 dan sebagainya. Yang itu dalam bentuk REF lah. Tapi it's very simple one lah. Ini kan. Dalam assessment tak nak macam ni kan. Saya bagi soal lagi, kita boleh cari RF. Taklah simple sangat ini. Okey, ini dia maksudkan. Kita boleh darab per kali dia. Tapi ingat, once darab leading, kita darab kepada leading kan. Once kita darab leading dia dekat sini, 2 darab. Kenapa setengah? Sebab sini 2. Kalau sini 10, 1/10. Sebab kita nak dapatkan 1, apa akan kita tanya garis panduan? Kita nak jadikan dia 1. Jadi 2 darab apa dapat 1? 2 darab setengah. Sebab tu kat sini setengah R1.
R1. Jadi apa elemennya 2, 1, 3. Jadi setengah darab 2, setengah darab 1, setengah darab 3. Jadi ini hasil dia. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, alhamdulillah. Lepas tu yang ketiga, add multiply to a row. Okey, jadi macam ni. Contohnya macam mana dekat sini? Contohnya sekarang ni, cuba kita tengok, kita nak wujudkan dalam bentuk REF. Ini saya tunjuk satu sajalah. 1, 8, 4, 2, 1, 5, 4, 7, 6. We know that in order to have REF, the first row, the first element or the leading element in the first row must be positive 1. Jadi dia tak? Betul tak? Dia ada jadi positive 1. Tapi yang ni belum lengkap. Okay, okay. Next, all elements under the leading above must be 0. Tapi elements under the leading positive 1 ni 2. Dia bukan kosong. Jadi macam mana kita tak jadikan dia kosong? Maka cuba tengok apa yang saya buat. Kalau saya dekat sini, okay, ini tengok betul-betul. Tengok cara saya tulis macam mana. Kalau saya dekat sini, kan, ini leading kan? Ini dia punya leading. Ambil ni. Gitu. Okay, cara tulis ini macam mana? 2, 2. Okay. So yang ni kita nak jadikan dia kosong kan? Jadi R2 lah. R2 nak jadikan kosong macam mana? 2 tolak. Saya tunjuk saya. 2 tolak 1 kali. 1 kali apa? 2. 2 lah kan? Betul tak? Jadi kat sini dia umpama saya tulis R2 minus 2R1. Begitu. Okey, nampak tak? Untuk jadikan kosong dekat sini, 2 ni kena tolak 2. 2 tolak 2 baru kosong kan? 2 tolak berapa? Kalau anda tengok dekat sini, yang ni adalah daripada leading ni. Leading above. Leading above. Okey? Sebab tu kat sini, R2. Sebab macam saya sebutkan tadi, bila ada buat operasi terhadap satu baris, dia kena berlaku pada semua, it must happen to all elements in that row. Dia tak boleh berlaku satu elemen saja. Sebab tu saya tak guna nombor 2, nombor 1, nombor 5, nombor 3, R2. Saya guna R2. Saya tak guna number 2. Saya tak guna number 1. Saya tak guna number 5. Saya guna R2. Sebab it must happen to all elements. Jadi dekat sini untuk jadikan 2 ni kosong, maka dia perlu ditolak. Jadi 2 tolak negatif 2. Dekat sini 1. 2 tolak 1. 1 tak kosong. Jadi dah nakkan 2 dengan 1 ni. Jadi 2 kali 1, 2. Boleh ke Sir? Boleh. Tengok ini. Multiply a row to origin matrix by non-zero constant. Jadi mana kita guna kaedah nombor 2. Sebab tu kat sini jadi kosong. Jadi kat sini 1 tolak 2 kali 8, 16. 1 tolak 16, negatif 15. 5 tolak, ini kadang-kadang yang ni, macam saya sebut ada ingat, saya kata dia leceh, dia tak susah. Jadi 5 tolak 2 darab negatif 4. Jadi sama dengan 5 tambah 8 sama dengan 13. That's how you get 13. Okey, faham tak? Boleh tak sini? Yang ni, kalau anda tengok dalam matrix, yang ketiga ni banyak guna. C tu banyak guna. Boleh tak? Boleh, Sir. Tapi kadang-kadang ada rujuk buku, ada yang buat terbalik pun kat sini, tak kisah. Ada macam saya lah. Saya dah biasakan yang leading ni saya tak belakang. R1 ni adalah leading ni. Saya biasa tak belakang. Saya ambil semua yang kita nak cari terhadap leading. Saya selalu buat macam tu. Tapi ada juga orang yang leading ni dia tak kat depan. Ada tak? Ada. Salah tak? Tak salah. Boleh je. Okay, boleh je. Dua-dua tu boleh saja. Okay, cuma dia melihat kepada amalan lah. Contohnya kita pergi bazar Ramadan, lebih sedap sikit kita nak beli buah melaka. Okay, tapi kawan kita nak beli kuih sagu. Boleh tak? Boleh. Tak masalah macam tu. Dia kata tak. Okay, baik. Okay, yang kedua ni. Yang kedua ni. Ini tengok betul. Okay, number 2. Okay, sense bagi matrik ni apa dia?
3 by 3. 3 by 3. Okey, kita nak tulis dalam bentuk REF. Bila disebut REF, maksudnya hanya elements under the leading must be 0. Betul tak? Kalau dia kata reduce row echelon pun, reduce REF, maka all elements under and above the leading must be 0. Okey, sekarang ni apa pun mula dengan baris yang pertama? Baris pertama selesai tak? Selesai, sebab leading dia dah positif 1. We are lucky. Kalau leading dia bukan positif 1, maka anda kena darab koefisien macam nombor B ni. Macam saya tunjuk ni. B ni. Okey, darab leading dia sahaja. Tapi jangan, kalau boleh ubah baris, ubahlah. Kalau bagi soalan ni, tak perlu ubah baris pun. Sebab bawah tu negatif 1 kan. Tak nak guna pun, kalau ubah. Okey. Kemudian yang kedua. Selepas we start with the first row, and we have to make sure that the leading element in the first row must be positive 1. Now we already have the leading is positive 1. Jadi, next step, we have to make sure that all elements under the leading one must be 0. Jadi, apakah leading one kita dekat sini? Ini leading one kita, nombor 1. Kalau saya suka buat macam ni. Kemudian ada ni. Ada ni. Jadi, sebab tu saya buat dua-dua baris. Kalau kita buat satu persatu boleh tak? Boleh, tapi dia akan ambil masa. Sebab in our assessment, khususnya dalam bentuk ujian, kita terikat dengan masa. Jadi kalau anda buat satu persatu tu, untuk santai saja boleh, tapi kalau untuk assessment takut dia ambil banyak masa. Tapi nak buat boleh tak? Boleh, tak masalah. Okey, nampak tak? Negative 1 adalah baris yang kedua. R square, R2, here. Kemudian saya nak jadikan dia kosong kan. Negatif 1 ni saya nak jadikan kosong. Jadi macam mana saya nak buat? Negatif 1 plus 1 lah. Betul? Betul tak? Betul. Negatif 1 plus 1. Negatif 1 R2 plus 1 ni R1. Sebab tu R2 plus R1. Begitu. Boleh tak semua? Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh, Okay. sir. Next. Elemen yang apa yang kita nak jadikan kosong ni? Dua. Dua ni nak jadikan kosong. Dua ni adalah R3. Nampak tak? R3. Jadi untuk jadikan kosong, maksud dua tolak, dua kali satu lah. Betul tak? Am I right? Betul. In order to get this, the number 2 becomes 0, we have to take it the number 2 minus 2 times 1. Kenapa? Sebab sini dah memang leading dia 1 kan, jadi 2 kali 1 dapat 2. Sebab tu kat sini R3, 2 is in the third row, R3 minus 2R1. 2R1. Sebab nak jadikan kosong. Dia tu dia dapat bentuk begini. Tapi ingat, proses dia sama untuk semua elemen dalam baris berkaitan. Jadi contohnya, saya nak ubahkan R3, yang ni akan jadi 3 plus minus 2. Sebab tu we get 1, 0 plus 3, that's why we get 3. Okey, boleh ikut tak sampai sini? Boleh. Boleh, sir. Alhamdulillah. Dah selesai dekat sini, anda nampak? Dia masih dengan first row. First row, the leading elements in the first row is already positive 1. And all elements under leadings are 0. Maka itu petunjuk bahawa kita dah selesai dengan baris yang pertama. Now we are done. When you have in that row, the leading is positive 1 and all elements under the leadings are already 0, then it shows that we are done with that row. Maka we start to the next row. Sekarang mula baris yang kedua. Baris yang kedua, the leading positive 1, dan kebetulan memang dia kena duduk kat dalam. Jadi betul. Tapi dah selesai belum? Belum. Sebab leading yang kedua ni, positive 1 ni duduk kat sini. Okey. Tapi bawah leading ni negatif 1 bukan 0. Maka sekarang kita kena ikhtiar pula ni. Jadi macam mana kita nak buat? Nak jadikan negatif 2 ni, saya macam saya sebut, saya selalu buat macam ni lah. Saya bulatkan ini, lepas tu saya kata amalan saya dari dulu saya buat macam ni. Jadi negatif 1 nak jadikan kosong, maka negatif 1 kena tambah dengan leading dia. Negatif 1 tambah 1, kosong. Jadi negatif 1 ni R3, R3 tambah R2. That's why we get R3 plus R2. Lain semua follow lah. 0 plus 0, 0. Negative 1 plus 1, 0. Negative 1 plus 3, 2. Macam tu. Nampak? That's why I get 0, 0, 2. Leading ni tak kacau dah sebab dia berkaitan dengan yang kita ubah ni saja. Okey, boleh?
Boleh. Okay, now we are done. In the second row, the leading is positive 1 and it happened for the leading occurs to the right from the leading above. Leading above satu, jadi yang satu ni dia ke dalam sikit, maka dia dah memenuhi dah REF. Kemudian bawah dia pun, leading ni pun dah jadi kosong. Maka we are done for the second row. For the third row, we have 0, 0, 2. Ingat leading mesti positive 1. Tapi ini 2, nak buat apa? Dia macam ni. Kalau ada leading, bila nak buat darab ni kan? Macam ni, tunggal ni, darab tunggal ni. Bila ada leading, kita gunakan darab tunggal ni untuk dapatkan leading ni. Untuk 2 jadi 1, darab setengah. Dapat 1, habis cerita. Okey, boleh? Boleh kan? Boleh, sir. Boleh. Betul, nombor satu. Nombor satu ni dia ada 2 kaedah tau. Saya sepatutnya tunjuk kita discuss nombor satu lah. Selalunya pelajar kalau nak dia akan copy sikit. 2, 1, 3, 4. Okey. Kaedah yang pertama, siapa nampak? Saya boleh ubah tau. 1, 4, 2, 3. Betul tak? R1, action tu, R2. Betul? Betul. Kemudian saya mula jadikan, okey, tolong beritahu kat saya dekat sini nampak apa? Leading dia apa? Leading dia adalah 1 dah. Okay. Jadi sekarang ni kita ambil ini ke sini kan. Jadi maksudnya, apa yang saya nak tulis apa sini? R2, saya nak jadikan 2 ni kosong. 2, Tolak. 2. R1. 2, R1. Kan? Jadi dekat sini 1, 4, okey. R2 ni kita bagi kosong. 3 tolak 2 kali 8. 3, R2 is 3 minus 2, 2 kali 4, 8. 3 tolak 8? 3 tolak 8, jadi 5, betul? Betul. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, bagi siapa yang tak dapat interchange, dia boleh buat begini juga. Setengah R1. Dia kata 1, 3 per 2, 1, 4. Ini akan jadi, leading dia dah positif 1. Maka ini rujuk macam ni. Maka dia akan jadi apa sini? 1, 3 per 2. Jadi 1 tolak 1, kosong. 4 tolak 3 per 2. 8 tolak 3, 5. 5 per 2. Sir, jawapan tak sama, sir. Oh, sudah. Dia bukan kira jawapan sama tak sama. Dia kira kaedah tu betul. Jadi dia akan bawa maksud yang sama. Tetapi dekat sini, sebab kita bukan ada masalah lagi. Kita selesaikan, kita nak tunjuk dalam bentuk REF saja. Nampak tak? Jadi, bagi situasi ni, matrix ni, 2, 3, 1, 4 ni, dapat ditulis dalam bentuk REF. Dua-dua ni adalah REF. Tapi ini tak selesai lagi lah ni. Selesai lagi, tak selesai lagi. Ini REF macam ni. Ini akan jadi, lebih 1 per 5, R2. Betul tak? Betul tak? R2. Sebab apa? 1, 4, 0, 1. Betul tak 1? Negatif 5 darab dengan negatif 1 per 5. 1 lah kan? Ini bawa REF ni. Yang ni pula? Yang ni nak buat apa ni? Kan. Yang ni? Okay, from this matrix, how do you want to write? Oh, yang ni saya tinggal pula lah. Jadi kita jadi R2 minus R1. Okay. Matrix ni nak buat macam mana pula? 5 per 2 ni nak jadikan 1 macam mana? Anak-anak, bangun, jangan tidur. 5 per 2 nak jadikan 1 macam mana? Kali 2/5, sir. Betul. Kali dengan 2 per 5. Betul. 2 per 5 R
R3. R2 lah, sorry. R2 lah, kena R3 lah. Jadi ini kenapa? Sebab kita ganggu dekat R2 kan. Jadi 32, 0, 1. Nampak? Jadi kalau anda tengok, dua-dua ni dalam bentuk REF tau. REF. Dalam bentuk REF. Ini dalam bentuk REF. Tapi kalau nak teruskan lagi dalam bentuk reduce, boleh tak? Boleh. Sambung lagi. Okey. Contoh yang ni. 4 ni kita nak jadikan kosong kan. Sebab apa maksud reduce? Kalau sampai sini, dia REF. Reduce row, row echelon form sebab apa? Leading for every row is already positive 1 dan bagi baris yang berikutnya positive 1 ni dah ke dalam, anda nampak, dan bawah leading ni dah kosong, jadi REF. Tetapi dia bukan reduce REF sebab apa? Atas leading bagi baris kedua ni dia 4, dia bukan kosong. Jadi dekat sini nak jadi 4 ni macam mana? Jadi boleh kita ada bulat dekat sini kan? Ini kita punya case kita atas kosong, maka ini akan jadi leading R1 minus 4 R2. Kita tengok dekat sini. Ini akan jadi apa ni? 0, 1 dah okey. Kita nak, kita tengok sebab kita nak ubah 4 baris 1. 1 tolak 4 kali 0, 1. 4 tolak 4 kali 1, 0. Jadi ini dalam bentuk REF. Yang dua sama ni. Yang dua sama juga. Ini kita buat macam mana? Kalau leading dia dekat sini ada 0. Okey, kita tumpu dekat sini. Jadi dekat sini akan jadi apa? R1 R2 minus 2/3 R1. Kan? Jadi ini akan jadi 0, 1. Ini pun akan jadi 1, 0. Kalau dua ni dalam bentuk reduce. Dapat identiti. Kenapa dapat identiti? Sebab kalau dah perasan, yang ni adalah square matrix 2 by 2. 2 by 2 maksudnya number of column sama dengan number of row. Kan? Jadi 2 by 2. Ataupun number of row sama dengan number of column 2 by 2. Jadi maksudnya, actually, kalau kita ada square matrix dan kalau kita tulis dalam bentuk reduced row echelon form, maka reduced row echelon form dia itu akan menjadi identity matrix. Okey, faham tak? Bolehkah? Bolehkah semua? Boleh. Okay. Jadi saya beritahu dah kelas macam ini panjang sikit lah. Kita mula pun 8.30. Bukan sepatutnya kena setengah jam saja ke online. Iyalah betul. Tapi saya nak bagi dekat sini. Ini kunci dia ni. Okay. REF. How do I to form REF by using ERO kan? Eliminate row operation. Anda yang ni kena faham. Sekali lah. Kalau anda faham ini, matrix ni dalam tangan. 90% anda boleh study sendiri dah. Ini ada satu soalan yang saya ambil. Okey. Macam ada satu soalan lain. Sorry. Okey. Jadi cuba buat B dia tak? Okey. Saya anda buat BC dah, ada tunjukkan dia sama dengan bawah. Boleh? A kita dah buat dah. Boleh? Okey. Rank matrix ni pula macam mana? Rank, pangkat bagi satu matrix. Find the rank of matrix A ataupun can be short form as RANK in bracket A. Nama matrix ni adalah A, rank A. Dia macam ni, rank dia macam ni. Anda ada satu matrix, ialah kalau anda baca dekat sini ada pening. Macam ni je. You have a matrix and after you write a matrix in row echelon form ataupun in REF, dalam bentuk REF tu berapa baris yang tak kosong? Apa maksud berapa baris tak kosong? Maksudnya a row. Hold on. Hello? Tunggu sekejap start ya. Okey, macam soalan ni, apa maksud dia? Selepas satu matrix ditulis dalam bentuk REF, row echelon form,
maka kita tengok baris berapa baris yang tak kosong. Means that what? A row is called a zero row if all elements in that row are zero, betul? Kalau semua baris ni dalam contoh macam soalan ni, semua baris ni baris yang ketiga, tapi semua elemen dia kosong, maka itu kita panggil zero row. Pangkat adalah bilangan baris yang tak kosong. Okey, anda ada matrix, sama macam soalan, anda tulis dalam bentuk REF. Sir, nak tulis dalam bentuk REF ke reduce REF? Dua-dua pun boleh. Tapi kalau saya nak cari pangkat saja, tak perlu sampai reduce REF. Nanti buang masa lah. Sebab apa hasil dia kita boleh nampak dah dekat REF, reduce, row echelon form kan, tak perlu sampai reduce. Jadi saya buat sampai REF saja. Daripada matrix, tulis dalam bentuk REF. Now we are in REF form. Cuba tengok berapa baris yang tak kosong. Baris pertama tak kosong sebab elemen dia ada nilai. Baris yang kedua, dua elemen ada nilai. Baris yang ketiga, semua kosong. Jadi, dua baris tak kosong. Jadi sebab tu, because there is two non-zero rows in the matrix. Kenapa non-zero? Sebab ada elemen yang tak kosong. Kalau satu pun termasuk juga. Okay, satu pun dianggap tak kosong. Contoh macam mana saja? Katakanlah 153 010 000. Kan? Yang ni sir? Yang ni pun dalam bentuk REF lah, row echelon form 1531. Yang ni non-zero. Jadi pangkat dia berapa? Satu baris, dua baris. Jadi pangkat dia dua. Sebab tu dekat sini ada dua baris. Okey, faham itu? Boleh? Rank. Anak-anak boleh tak? Wa ilaha illallah. Mana tu Boleh. semua? Boleh saya boleh. Okey, jadi rank of matrix inilah kalau anda baca ni pentinglah kepala kan. Tak penting, yang ni yang maksud dia. Maksudnya ada satu matrix, apabila ada tulis dalam bentuk REF, row echelon form, cuba lihat berapa baris yang tak kosong, maka bilangan baris yang tak kosong itu akan menjadi pangkat or rank of the matrix. The numbers of non-zero rows will be the rank of the matrix. Jadi ini sebab tu ada dua. Dia ada satu soalan final tau, January 2018. Find the value of K if the rank of M is 2. Nampak tak? The rank of ni. Jadi bila anda buat dalam bentuk ni, sebab ada K kat sini, ada tulis dalam bentuk row echelon form kan. Dia akan jadi macam ni lah. Jadi kat sini sampai K minus 9. Okay. Jadi sebab dia kata the rank is 2. Anda cuba tengok. Baris pertama, baris kedua mustahil dia nak kosong dah sebab elemen dia banyak ada nilai. Tapi baris ketiga, we have 3 elements. The first 2 elements are 0 but the third element is K minus 9. Jadi kita boleh andai K minus 9 sama dengan kosong lah. Sebab tu logiknya dekat sini K minus 9 sama dengan kosong tu. Since the rank M is 2, then we assume K minus 9 equal to 0. Sebab yang tu yang paling senang. Okay, and K equal to 9. Ini ada satu soalan dulu. Okay, boleh? Boleh sir. Okey, kalau okey, anda buat flash tutorial. Cukuplah untuk kuliah hari ini, jangan banyak sangat nanti pening. Okey, boleh sambung. Tapi kalau siapa ngantuk, boleh sambung tidur dulu. Kemudian sambung tutorial. Yang paling penting anda kena set ni. A, B, C, D ni setkan hari ini juga lah. Anda boleh buat A, B, C, D semua dalam ni tangan. Okey? Hilang pula. Tak hilang. Sir, bagi contoh satu soalan. Ini. Contoh apa yang ni ya? Ya ni. Flash tutorial. A, B, C, D. Kalau anda kata satu soalan anda boleh buat soalan ni. Saya cadangkan pada anda buat balik soalan example 3, tapi anda tutup. Anda jangan tengok dia, anda tutup, anda buat tanpa melihat. Sebab tu cara belajar matematik, nombor 1, faham apa yang dia nak sampaikan. Nombor 2, understand the example. Nombor 3, buat balik example tu, tapi jangan tengok example. Buat sendiri, bagi otak biasa. Boleh? Okey. Anda boleh buat flash tutorial A, B, C, D and show that A, the rank of A is 2, the rank of B is 1, C is 1, D is 3. Kalau siapa ada masalah lagi, tag saya. Boleh? Ya. Ini ya.
Ni macam dua arrow. Interchange. Tukar baris. Ni tukar baris ni. Nampak tak? 3, 2, 3. 1, 5, 3, 3, 2, 4. Interchange. Okey. Lagi satu nak, ala-ala kita ada online ni, katalah anda buat sendiri, anda tak faham, and you need the consultation kan, sebab kita mana boleh jumpa kan, kita jarak jauh, anda bagi tahu saya, nanti kita boleh online juga. Sama ada by group or by personal. Tengoklah, kalau boleh, kalau dia malas nak online dan nak WhatsApp pun tak ada masalah. Boleh? Okey? Boleh, sir. Boleh, sir. Anda teruskan lah. Anda teruskan, buat flash tutorial, tapi sebelum tu, anda buat balik example 3, tapi jangan tengok. Dia otak sendiri yang berjalan. Begitu. Nanti anda akan faham. Okey, kalau tak ada apa-apa. 19 orang, 28 orang, saya rasa lebih kan? Ada 28. Tak tahu. Ada tak masuk? Tidak masih. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai semua.